hari ini macam biasalah, saya akan masak menu-menu istimewa. Tapi sebelum tu kita nak kena set dulu kita punya bahan-bahan ni semua ni kan. Sebab hari ni kalau nak diikutkan, saya ada 4 menu istimewa sebenarnya kalau boleh saya nak tunjukkan kepada anda. Untuk menu yang pertama ni, apa yang saya nak buat adalah menu yang berasal daripada Thailand. Sebab biasanya dekat sana kan dia suka makan makanan yang pedas-pedas. Lepas tu kat sana juga dia makan makanan yang healthy. Maksudnya dia tak menggunakan banyak minyak. Jadi saya akan buat kita punya daging bakar ala Thai. Jadi ini bahan-bahan dia, saya dah sediakan. Baik, resepi istimewa ni, ini memang ada keunikan sikit sebahas untuk dapur panas kita. Jadi kat depan saya ni saya ada kita punya daun sup. Okey, kita ada juga kita punya daun ketumbar bersama dengan kita punya daging ni. Okey, jadi kalau nak tengok pun daging ni, saya pilih daging yang bahagian macam ni lah. Maksudnya dia dah potong dalam potongan bentuk stick. Satu, sebab bila kita nak masak dia akan jadi lebih cepat. Dan yang kedua, bila kita makan dia lembut. Dia tak rasa liat lah. Tapi kalau anda rasa macam tak jumpa potongan yang macam ni, boleh pakai daging yang biasa. Tapi nanti saya akan bagi tips juga macam mana kita nak bagi lembut. Alright, kita ada juga kita punya sos tiram bersama dengan sos cili. Dan istimewanya, saya ada kita punya air tebu. Air tebu. Dan saya ada juga kita punya kicap manis. Sama dengan kita punya lada hitam, sedikit chili flake. Okey, daun limau, bawang putih, serai dan juga kita punya limau nipis. Itu saja bahan yang diperlukan untuk buat kita punya daging bakar ala Thai ni. Baik, saya akan mulakan dengan kita punya daging dulu. Maksudnya kita nak kena perap daging ni. Lagi lama dia punya hidangan ni, lagi sedap lah bila kita nak makan daging tu. Dan biasanya saya akan ada partner saya lah. Tapi untuk hari ini istimewa sikit. Saya bersama dengan anda yang tengah menonton sekarang ni. Sebab kita punya artis terlampau busy. Mungkin dia sibuk kan. Jadi tak apa. Kita faham masing-masing ada kerja masing-masing. Jadi saya tetap teruskan juga. Walaupun kita keserangan, tapi saya tak rasa sunyi. Sebab saya tahu anda dekat rumah ada bersama saya. Okey, jadi sambil-sambil ni kita akan masak lah. Jangan lupa tengok ni apa yang saya nak buat. Yang pertama kita masukkan kita punya sos tiram. Dan saya akan pakai lebih kurang dalam 2 sudu. Okey, kita masuk dalam ni. Seterusnya kita campurkan juga lada hitam sikit. Dan biasanya kalau kat Thailand, dia punya rasa dia, rempah-rempah dia ni memang akan ada rasa pedas-pedas sikit lah. Tapi tak adalah pedas yang orang kata macam pedas kita tak boleh nak makan. Tapi dia jenis pedas yang bila kita makan tu dia rasa macam nak berulang kali. Faham tak? Jenis yang macam, pedas lah tapi nak lagi. Itu yang kita nak tu sebenarnya. Jadi nak dapatkan rasa tu sebenarnya kita kena bagi seimbang bahan-bahan kita ni. Bila kita nak letak tu janganlah terlampau pedas sangat. Bagi rasa seimbang, ada kita punya masin, ada masam dia, itu yang buatkan sedap. Okey, saya masukkan juga kita punya chili flake. Masuk chili flake sikit dalam ni. Okay, seterusnya saya akan potong kita punya daun sup dan juga daun ketumbar. Baik, daun ketumbar dah siap potong, masuk terus dalam ni. Seterusnya kita punya bawang putih. Kita ambil lah lebih kurang dalam 3. Okay, jadi kita nak kena chopkan dia. Saya tahu juga mungkin ramai tertanya-tanya saya kan, kenapa saya pakai pisau yang macam ni. Yang ini dia adalah kategori macam chopper lah. Ataupun dalam bahasa Melayu dia orang panggil macam kapak sebenarnya. Jadi bila pakai chopper ni, sebenarnya dia memang sesuai untuk buat kerja-kerja yang berat. Contohnya, macam yang saya buat sekarang ni, potong bawang. Tapi dalam masa yang sama sebenarnya, chopper saya ni kita boleh lah kalau rasa macam nak potong kayu api ke, kita nak ambil bulu kat belakang ni ke kan. Jadi dia memang sesuai lah sebab dia tahan. Dia punya mata pun, orang kata mata dia pun kasar. Okay, kita nak pegang pun dia berat. Jadi apa-apa yang kita nak potong tu lebih mudah. Kalau nak pergi camping, konsep macam ni, berkelah macam saya buat ni, ini antara pisau yang sesuai. Kita boleh pakai satu pisau untuk semua kegunaan. Okey, tadi saya dah potong bawang putih. Kemudian kita gaul sikit lah. Okey, gaul sikit. Alright, sekarang ni kita akan masukkan kita punya daun limau. Dan kita masuk terus dalam ni. Seterusnya kita punya limau nipis ni. Okey, jadi salah satu cara untuk bagi banyak kita punya jus limau ni, semestinya kita nak kena lenyekkan dia sikit. Masukkan kita punya air tebu. Kita tambahkan sedikit gula dan juga sedikit garam dalam ni. Jadi sekarang ni saya boleh masukkan daging dalam ni. Perapan saya ni, dia tak adalah terlampau cair sangat. Kalau terlampau cair, nanti dia tak akan melekat dekat daging tu. Bila kita angkat je, dia jatuh macam air kan. Jadi bila kita buat pekat macam ni, lebih sesuai lah. Dan saya juga dah ada kita punya pemanggang kat sini. Jadi kita tinggal gaulkan dan kita boleh terus panggang lah nanti dekat atas. Okey, jadi sekarang ni saya akan masukkan kita punya daun ketumbar dekat dalam ni. Potong separuh. Okey. Potong daripada 2. Masukkan kita punya chili flake. Lepas tu kita dah masukkan kita punya
serai yang kita dah potong tadi bersama dengan kita punya ladi hitam. Jadi kita kacau sikit. Daging pun dah masak. Kalau untuk daging ni, saya memang takkan biarkan dia orang kata macam lama sangat. Okay, kita tak nak dia terlampau lama sangat. Dan untuk dari segi api pula, sebenarnya dia tak perlu nak api yang besar-besar pun. Mungkin orang tanya saya, mana chef tak nampak api pun kat sini? Tapi sebenarnya memang kalau kita barbecue, sebenarnya kita tak nak api. Kita nakkan dia punya haba ataupun dia punya bara yang warna merah-merah tu. Itu dah cukup memadai dah. Sebab kalau ada api, itu yang buatkan dia jadi hangit. Tapi daging tak masak pun. Dan sebabkan saya memang pilih untuk medium, jadi cukuplah ni. Dia tak perlukan masa yang lama sangat. Jadi saya akan slice sikit. Okay, kita potong dia. Yes. Tak tahu kalau korang boleh tengok lagi kan. Tapi ini yang saya nak tunjuk ni. Masih nampak lagi dia punya merah-merah tu. Maksudnya dia bukannya fully 100% dah masak. Dia masih ada juicy lagi. Alright, jadi kita potong je dulu. Lepas tu nanti saya akan hidangkan dekat atas pinggan hidangan kita. Inilah dia para penonton semua. Borak punya borak berseorangan macam ni. Tapi saya berjaya juga menyiapkan satu hidangan istimewa, iaitu kita punya daging bakar ala Thai. Jangan lupa cuba. Saya menjadi chef dalam bidang chef ni, kita dah kerja lebih kurang dalam 7 tahun. Tapi untuk dapat title chef tu, saya dah pegang lebih kurang dalam 4 tahun lah, lebih kurang macam tu lah. Sebab saya banyak hotel saya pergi, lebih kurang dalam 3 buah hotel. Jadi waktu itulah saya dapat title sebagai seorang chef di hotel. Idola saya, mentor saya, cikgu saya dalam masakan ni semestinya mak saya lah. Sebab dia yang ajar saya semua kan. Tapi saya pun teringin juga, orang kata macam nak jadi macam Chef Wan lah. Kan? Dia menaikkan masakan yang ada dekat Malaysia ni. So itu salah seorang, itu antara idol saya lah kan, Chef Wan dan juga mak saya. Baiklah, sekarang ni saya akan tunjukkan kepada anda menu yang kedua. Menu-menu style camping ni, iaitu kita punya tortilla sardin mayo. Jadi macam biasalah, kalau pergi berkelah ni, orang kata antara menu ataupun makanan yang biasa kita bawa ni semestinya macam sardin, tuna, makanan-makanan dalam tin tu kan. Tapi bagi saya macam kalau kita buka terus makan je boleh, tapi dia punya rasa tu kan rasa macam biasa sangat. Jadi kita cuba olahkan sesuatu yang berbeza. Orang kata tak adalah susah sangat, tapi masih lagi orang kata sedap lah, ataupun senang untuk kita buat dan juga sedap untuk kita makan. Baik, jadi bahan-bahan yang ada kat depan ni, yang pertama yang kita perlukan adalah kita punya sardin ni lah. Okay, jadi sardin ni kita ada kat depan ni, dan seterusnya kita ada juga mayonis. Alright, dan kita ada kita punya tortilla skin. Ini tortilla skin ni biasanya kita boleh dapat kat luar lah. Selain daripada tortilla skin ni, sebenarnya kita boleh gantikan kepada roti yang lain. Contoh macam prata, kan? Prata yang frozen tu kita boleh gantikan juga, ataupun kalau tak ada sangat, roti biasa pun boleh juga. Dan saya ada kita punya nachos. Sebab biasa macam nachos ni kita macam lepak camping, kan? Makan nachos. Jadi kita boleh campurkan nachos ni dekat dalam tortilla kita. Macam mana? Anda kena tengok sampai habis lah macam mana saya nak buat ni kan. Dan untuk sayur-sayuran dia, kita ada kita punya daun parsley. Lepas tu kita ada capsicum sikit, kita ada bawang putih dan juga limau nipis. Bersama dengan mozzarella cheese. Keju tu kena ada lah, supaya dia punya rasa tu lebih sedap sikit bila kita nak makan nanti. Baik, jom. Apa yang saya nak buat dulu untuk langkah yang pertama ni, saya nak potong bahan-bahan kita, kemudian kita akan satukan dekat dalam mangkuk ni. Okey, jadi kita akan potong kita punya bawang putih dahulu. Kita hentak je macam ni, pecahkan dia, kan? Chop tu je. Seterusnya, saya akan potong juga kita punya bawang merah. Mungkin ramai tak tahu kot kenapa saya pilih bidang masakan ni. Saya pun sebenarnya tak tahu sebenarnya awal-awal dulu saya nak jadi tukang masak. Tapi yang saya tahu sebenarnya saya suka tolong mak saya kacau kuali. Maklumlah dulu mak kita suri rumah, jadi bila kadang-kadang dia macam pergi buang sampah, lepas tu tiba-tiba dia jemur kain dekat rumah kan. Lepas tu kalau dapur dia tu tengah ada atas api tu ada lauk pauk, jadi dia akan minta saya macam, Naim, tolong kacau kuali tu sekejap. Jadi kita akan kacau, lepas tu lama kelamaan dengan hanya tolong mak kacau-kacau je bahan-bahan dekat dalam kuali tu, dia jadi macam minat. Dia jadi macam, wow, wangi je. Apa benda yang ibu buat ni? Apa yang ibu letak kat dalam ni? Jadi secara automatically-nya
saya jadi macam minat untuk masak. Dan alhamdulillah orang kata macam mak saya pun memang support saya untuk jadi tukang masak. Jadi dia sendiri yang offer saya, dia cakap, "Suka duduk dapur?" Cakap, "Suka. Nak belajar masak?" Lepas tu saya pun macam, "Okeylah, kita belajar masak." So saya pun waktu tu umur saya first menu saya rasa umur 11 tahun tu. Saya belajar masak umur 11, saya dah duduk dapur dah masak. Umur saya dalam 12-13 waktu tu saya dah tahu dah, lepas habis sekolah saya nak jadi seorang chef. Saya nak jadi seorang tukang masak lah. Sambil-sambil tu juga saya akan potong kita punya capsicum ni. Kita akan potong dia dalam bentuk dadu. Saya dah potong kita punya daun parsley kita dan saya dah masukkan juga kita punya sardin dekat dalam ni. Tapi kalau tengok sardin ni tak cukup. Jadi kita masukkan semua sekali. Dan untuk sardin ni, kita boleh masukkan dia punya sos, tapi jangan terlampau banyak lah sebab takut nanti dia ada rasa macam hanya sardin tu. Dan kita hancurkan kita punya ikan sardin ni. Okey, kita masukkan mayonis dalam ni. Kita masukkan juga kita punya mozzarella. Sebab itulah biasanya orang Malaysia kita makan apa? Baru ni saya ada terbaca kuih-tiao keju. Aduh, semua benda nak dikejukannya. Kita gaul dia semua bagi sebati. Jangan lupa season dengan kita punya garam dan juga sedikit gula. Okey, dan inilah dia. Ni istimewanya ni. Tambahkan sedikit kita punya tortilla. Susun macam ni. Make sure kita letak dia, bagi dia ada tekstur tebal sikit. Jadi kita lipat tu pun kita masih boleh nampak dia punya inti ni. Jadi saya akan letak terus dekat atas kita punya kuali. Tapi sebelum tu, jangan lupa kita sapukan sedikit minyak. Jadi sekarang kita tunggulah lebih kurang dalam masa 5 minit. Okey, 2 minit sebelah, 2 minit sebelah. Lepas tu kita dah boleh hidangkan kita punya tortilla sardin mayonis. Baiklah, tadi dua menu. Dua menu orang kata macam menu heavy lah, ataupun orang panggil macam main course. Jadi itu dua menu yang saya dah tunjukkan. Dan sekarang ni kita akan buat juga kita punya koktail Aroika. Mana datangnya menu ni? Sebenarnya menu ni berasal daripada Thailand juga. Dan Aroika ni sebenarnya dia adalah maksud dia air ataupun koktail yang memberikan tenaga lah. Jadi dia punya bahan-bahan saya akan bagi tahu kat depan ni. Yang pertama yang besar ni, ini adalah cincau lah. Dan seterusnya kita ada juga kita punya susu cair. Kita ada susu pekat manis. Okey, bersama dengan pisang. Dan dekat depan saya ni kita ada kita punya kembang semangkuk. Ni kembang semangkuk ni dia baru nak kembang. Okey, jadi saya akan masukkan kita punya pisang kat dalam ni. Seterusnya saya akan masukkan kita punya cincau dalam ni. Alright, jadi kita dah masukkan kita punya dua bahan yang utama ni. Dan seterusnya saya akan masukkan kita punya kembang semangkuk ni. Okay. Kita ambil yang ni lah, kembang semangkuk yang dah hancur ni, yang dia dah cantik kembang ni. Kita pecah-pecah sikit. Masukkan kita punya susu cair tadi bersama dengan susu pekat manis kita. Ini dia punya base lah ni. Baik, sekarang ni saya nak rasa sikit macam mana rasa dia. Okay, sebab saya nak kena tambah air kosong sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, manis. Jadi kita masukkan lebih kurang dalam 2 sendok ni cukup lah, kacau-kacau sikit. Kemudian kita bolehlah masukkan kita punya air batu kat sini. Dan inilah dia saya punya menu koktail, iaitu koktail Aroika. Kalau nak tahu rasa macam mana, jangan lupa cuba buat. Baiklah penonton, sekarang ni saya akan kongsikan menu istimewa juga apa yang anda boleh buat ketika berkelah ataupun berkemping menggunakan apa yang ada. Jadi untuk menu ni saya akan buat kita punya corny dog. Okey, jadi bahan-bahan yang ada kat depan ni semestinya kita punya sosis ni. Seterusnya saya ada juga kita punya parmesan cheese, kita ada telur sebiji bersama dengan susu, dan ini adalah kita punya tepung gandum. Saya ada juga sedikit sos tiram bersama dengan chili flake, dan itu saja. Itu saja. Dan sebelah saya ni sebenarnya saya punya kuali dan juga minyak yang cukup banyak untuk kita gorengkan. Jadi saya dah panaskan dia siap-siap lah, sebab kalau minyak banyak ni nak tunggu dia panas tu makan masa sikit. Jadi sesuai lah, bila saya dah bancur nanti kita boleh tinggal nak gorengkan saja. Alright, jom kita mulakan. Okey, jadi untuk langkah yang pertama kita akan buat kita punya dough dahulu. Kita masukkan kita punya tepung gandum dulu. Seterusnya saya akan masukkan telur sebiji. Okey, masuk dalam ni. Kemudian kita tambahkan lagi kita punya susu. Alright, gaulkan dia lagi.
Dan untuk resipi saya ni memang sesuai lah untuk budak-budak. Cuma kalau nak buat untuk budak-budak lagi, jangan letak cili flake. Sebab saya ni memang suka makan pedas. Kalau anda tengok, resipi saya memang ada cili-cili sikit lah kan. Sebab saya suka pedas. Air je tak letak cili. Sebab bagi saya kalau ada cili ni, dia macam menaikkan selera. Lepas tu kalau kita tengah sejuk-sejuk kan, tengah-tengah malam kalau kita nak makan ke kan, kalau ada pedas-pedas ni, kena bercamping pula, ada pedas-pedas ni rasa macam warm sikit lah. Badan kita rasa macam panas sikit. Okey, saya tambahkan lagi saya punya susu dalam ni. Nampak? Sedikit demi sedikit sampai saya dapat tekstur dia. Rasanya yang ni dah nak sesuai dah ni. Okey, jadi saya boleh masukkan bahan yang lain. Macam kita punya cili flake ni. Masukkan sedikit sos tiram lebih kurang dalam 1 sudu. Gaul lagi. Okey, kita gaulkan semuanya sekali. Nampak gaul macam ni. Rasa macam tak nampak cili flake tu, kita tambah bagi habis. Seterusnya saya akan masukkan kita punya keju. Bila masukkan parmesan ni dia punya rasa tu adalah keju yang masin. Okey, jadi bila kita nak masukkan garam nanti tu kita kena rasa dulu kita punya tepung ni. Rasa masin. Alright. Just nice. Yang inilah saya nak tekstur macam ni. Alright. Dia tak terlampau running sangat. Okey, kalau dia turun tu macam tak putus-putus kan. Itu maksudnya terlampau cair lah. Tapi yang ni paling sesuai. Okey, jadi jom. Sekarang ni untuk kita punya kondok ni, apa yang saya nak buat adalah ambil lidi. Okay, kita ambil lidi, kemudian kita cocok sini. Cocok dia sampai penuh lah, sampai atas. Kemudian kita tutup dia dengan kita punya tepung ni. Okey. Jadi sekarang ni bila dah siap macam ni, kita boleh terus masukkan dekat dalam kita punya kuali. Barulah kita bukakan balik api. Tapi kita kecilkan dia. Okey, sebab api kita tadi memang dah betul-betul panas. Okey, jadi kita dah masukkan semua sekali. Lebih kurang dalam 5 tangkai tu. Jadi kita akan biarkan dia masak lah. Untuk saya punya kondok ni, saya perlukan masa lebih kurang dalam 5 minit je. Okey, pastikan kita terbalik-terbalikkan dia sehingga dia betul-betul perang macam ni. Ini yang dah jadi ni, kita boleh selamatkan dia. Jadi kita akan tunggu yang lain ni masak lah. Nanti bila dah masak nanti, saya akan terus hidangkan untuk anda. Jadi inilah dia para penonton, hidangan yang saya dah siap masak untuk episod kali ni. Ada yang banyak, memang banyak istimewa. Dan ini antara menu yang anda boleh cuba buat dekat rumah. Ataupun rasa nak bawa untuk berkelah pun boleh. Saya pun sebenarnya bila tengok ni, jadi rambang mata nak mula yang mana satu. Maklumlah sebab bila dah bekerja macam ni tengah panas tadi, dia rasa macam lapar sangat. Tapi saya nak mulakan dengan tortilla ni lah kot. Sebab yang ini adalah sesuatu yang berbeza lah. Sebab dekat dalam ni dia ada tortilla yang rangup yang biasa kita beli tu kan. Tapi kita jarang nak jadikan dia sebagai satu hidangan. Tapi saya jadikan dia sebagai kita punya tortilla punya inti. Okey, jom kita try. Bismillah. Okey lah. Rasa masam sardin tu kurang. Okey, sebab kita tak ambil dia punya kuah sangat. Tapi yang bestnya dia ada rasa bawang manis tu. Lepas tu dia ada dia punya capsicum, mayonis yang kita letak kat dalam ni. Menarik, menarik. Alright, jom kita cuba kita punya ni, kondok ni. Menu simple kan. Yang ni memang tak banyak sangat kerja dia, memang sangat mudah. Jadi memang kita boleh buat seladu. Okay, kalau rasa macam nak buat dekat rumah boleh. Dan selain daripada sosis ni, sebenarnya kita boleh gantikan dengan nugget. Kita boleh buat sama juga macam ni. Hanya perlu buat dia punya tepung saja. Kita makan. Sekali makan ni teringat suasana kat Thailand. Apa yang saya nak beritahu anda sebenarnya dia punya rasa tu. Okey, dia punya memang first bite yang saya gigit dapat rasa dia punya masam tu yang buatkan saya kecut liur. Lepas tu dia punya pedas tu kan. Lagi lama kita biarkan dia punya kuah ni lagi dia sebati, dan dia punya pedas ni pedas yang sedap kita makan berulang kali. Sebab ada pedas macam saya cakap lah, ada pedas yang jenis pedas kita makan kita tobat tak nak makan lah. Tapi yang ini sekali makan orang rasa macam nak berulang kali lah. Memang sesuai. Bila makan sesuatu yang sejuk macam ni, dia punya mengalir tu, rasa kat usus perut tu turun macam tu sebab cuaca panas. Tapi itulah dia realiti dia bila kita berkemah, betul tak? Terus tersandar. Jadi itulah dia yang saya nak tunjuk kepada anda. Saya mengharapkan agar anda mencubalah resepi yang saya dah tunjukkan untuk episod kali ini sebab ianya sungguh istimewa. Dan terima kasih kepada anda yang sedang menonton sekarang ni. Semoga kita jumpa lagi
di hari dan waktu yang sama bersama saya Chef Naim dalam Dapur Panas. Bye-bye. Assalamualaikum. Saya nak bawa mak saya masuk TV. Saya tak pernah bawa dia masuk TV. Dia selalu tengok saya dalam TV tapi dia tak pernah masuk TV. Sedangkan dia yang push saya untuk masuk TV kan. So saya rasa kalau ada satu hari tu saya naklah aku ada program saya bersama dengan mak saya. Dia selalu tanya saya macam mana syuting susah ke apa ke, panas ke tak kan. Kita bercerita je tapi dia teringin nak ikut saya sebenarnya. Cuma itulah. Kadang belum ada masa, belum ada rezeki lagi kot. Tapi itulah salah satu impian cita-cita saya kalau boleh saya nak bawa mak saya together kat dalam satu program masakan ke, program apa-apa ke. Supaya kita ada memori lah yang best dengan dia. Itu je.